Sukacita saya umumkan bahawa kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah untuk memudahkan SOP yang sedia ada supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit, tidak terlalu complicated, supaya apabila kita masuk dalam fasa endemik nanti, kita ada senarai SOP yang jelas, yang mudah difahami dan yang akan sama-sama dapat kita mempraktikkan. Antara negeri yang akan kita memberi fokus dalam beberapa hari dan minggu yang akan datang adalah negeri Sabah, negeri Johor, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kelantan. Negeri-negeri tersebut bukan hanya akan menerima bekalan vaksin yang lebih, tetapi juga kita telah memulakan proses pemindahan tenaga kerja dan juga aset-aset perubatan kepada negeri-negeri tersebut daripada negeri-negeri yang tidak lagi memerlukan aset dan juga tenaga kerja berlebihan. Ini adalah usaha untuk kita memastikan bahawa kes harian dan juga bilangan penduduk Malaysia yang terpaksa dimasukkan ke hospital ataupun mengalami gejala yang serius dan teruk daripada COVID-19 dan juga kes kematian dapat kita kurangkan di negeri-negeri tersebut dan secara keseluruhannya untuk seluruh negara Malaysia. Sukacita saya umumkan bahawa kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah untuk memudahkan SOP yang sedia ada supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit, tidak terlalu complicated, supaya apabila kita masuk dalam fasa endemik nanti, kita ada senarai SOP yang jelas, yang mudah difahami dan yang akan sama-sama dapat kita mempraktikkan. Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang pertamanya adalah untuk mengamalkan norma baru dari segi SOP yang akan dimudahkan nanti. Yang kedua, mask mandate itu akan diteruskan. KKM masih lagi tidak ada apa-apa perancangan untuk melonggarkan mask mandate kita ataupun keperluan untuk memakai pelitup muka. Kita sudah melihat pengalaman di negara-negara lain di mana mereka telah melonggarkan mask mandate mereka dengan adanya penularan varian-varian baru, mereka terpaksa memperkenalkan semula mask mandate mereka. Untuk meningkatkan lagi ketelusan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pemberian data dan maklumat tambahan kepada orang ramai. Kita akan mula keluarkan pelbagai data secara terperinci bermula minggu hadapan. Dan ini adalah granular data yang akan kita sediakan secara terbuka kepada semua untuk melihat lebih daripada data-data yang telah pun kita bekalkan selama ini. Saya ucapkan tahniah kepada pengurusan KKM sebelum ini dan juga kepada Tan Sri KP kerana banyak data sudah pun mula disenaraikan secara open source di GitHub. Tapi saya telah buat ketetapan bahawa budaya kerja KKM selepas ini lebih kepada ketelusan supaya soal kepercayaan kepada kerajaan dan respon KKM kepada pandemik ini tidak lagi ada tuduhan kerahsiaan ataupun tidak lagi ada tuduhan tembok maklumat yang tidak dapat kita perolehi daripada kerajaan. In the event that there are still people who refuse to be vaccinated, and not on medical grounds, but because they don't want to, by choice, become vaccinated, and we refuse or we do not go for a federal mandate by law, we don't go all the way, what are our options? So some of the things that we're looking at is a national testing strategy, a national testing policy after this. Once we go in endemic, whether you've been vaccinated or not, you need to test yourself quite regularly. Yeah, and that's why we want to make testing more affordable and more accessible.
So those who refuse to vaccinate will have to have a certain schedule and regime of testing that they will have to adhere to. Whether it is rapid test kits, and if that's positive, they have to confirm it through a PCR test. So we will come up with a policy, a national testing policy, to hopefully take into account those who refuse to be vaccinated. But my preferred outcome is that if you have for no medical reason, any reason not to be vaccinated, go and get vaccinated. Yeah? I've not